Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah dan kurnia-Nya yang Allah taala berikan kepada kita, terutamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat meneruskan puasa, ibadah puasa kita, dan insya-Allah kita mendoakan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk kita menghabiskan puasa pada bulan Ramadan ini dengan berjayanya sehingga kita mendapat title la'allakum tattaqun, iaitu semoga kamu dalam iaitu mendapat ketakwaan yang Allah taala janjikan kepada orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. InsyaAllah pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, para penonton, para pro media Tajwid sekalian, insyaAllah kita akan mengupas satu bab daripada sebuah buku, iaitu doa-doa ma'thur daripada sunnah, yang ditapati daripada sunnah. Kitab ini dia terbitan daripada Jabatan Mufti Negeri Perlis, dan kita akan ambil satu bab, iaitu tata cara berdoa. Bagaimana kita seorang hamba ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tu tuan-tuan, bertepatan dengan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah, setelah Allah taala bercerita kepada kita tentang bulan Ramadan, Allah taala menyebutkan pada ayat yang ke-186, Allah taala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah SWT menyebutkan yang bermaksud, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, ini apabila hamba bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku ini sangat dekat. Aku akan kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperolehi kebenaran. Apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bulan puasa, syahrul Ramadan, kemudian ayat yang selepas itu, pada ayat yang berikutnya 186 tadi, Allah Ta'ala bercerita tentang berdoa. Maknanya bulan Ramadan ini merupakan bulan yang kita ni dituntut untuk bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ayat yang selepas berdoa ni cerita tentang kita kata perbuatan pada waktu malam selepas berpuasa. Jadi menunjukkan bahawa berdoa ini satu ibadah yang sangat dituntut kepada kita pada bulan Ramadan. Jadi semestinya doa yang kena dengan cara dia, kena dengan bentuk dia, insya-Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan tengok bagaimana bentuk-bentuk, dan kita kata bagaimana doa yang diterima dan juga mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama disebutkan di sini, iaitu memuja Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum membuat permohonan. Iaitu kita mesti puji dan puja Allah taala, dan jangan lupa untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita memulakan doa kita. Maknanya sebelum kita nak minta sesuatu benda, kita nak mengadu satu masalah, kita nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, benda yang pertama yang mesti kita sebut adalah kita kena
puji Allah Ta'ala dan juga berselawat kepada Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah dan juga riwayat daripada Abu Dawud, maksudnya, hadis ni panjang jadi saya sebutkan maksudnya sahaja. Suatu hari ketika Nabi SAW sedang duduk di dalam masjid, tiba-tiba salah seorang lelaki masuk dan menunaikan solat. Kemudian dia berdoa dengan menyebut, "Ya Allah, ampunkan daku. Ya Allah, rahmatilah daku." Sabda Nabi SAW, apabila Nabi dengar dia berdoa ni, Nabi kata apa? "Engkau gopoh wahai orang yang berdoa. Sepatutnya apabila engkau telah menunaikan solat dan duduk, maka bertahmidlah, yakni pujilah Allah dengan apa-apa yang layak untuknya. Kemudian berselawatlah ke atasku, setelah itu barulah berdoa." Jadi di sini kita nak akan disebutkan sini untuk kita kata mesti yang pertama kita kena puji Allah Ta'ala dulu. Puji Allah Ta'ala dan sebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Asma'ul Husna, yang insya-Allah kita akan tengok pada nombor yang berikutnya, iaitu bila kita berdoa, kita nak minta satu benda, contoh kita nak minta dimurahkan rezeki, kita menyebutlah nama Allah Ta'ala Ar-Razzaq dan seumpama dengannya. Kemudian kita berselawat kepada kata Nabi SAW. Setelah itu barulah kita minta apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan tergopoh. Tidak lama selepas itu masuk pula seorang lelaki lain dan menunaikan salat. Setelah itu dia bertahmid kepada Allah dan berselawat ke atas Nabi SAW. Lalu baginda SAW bersabda kepada orang tersebut, "Wahai orang yang telah menunaikan salat, berdoalah, permohonan kamu akan diperkenankan." Maknanya kat sini hadis ni kita boleh tengok ada jenis dua orang dalam satu situasi. Situasi yang sama, mereka ni menunaikan solat, tetapi ada sahabat ni menunaikan solat, lepas solat dia berdoa terus dengan apa yang dia nak, apa yang dia inginkan. Yang ni yang pertama. Kemudian Nabi tegur dia. Nabi tegur apa? Mestilah jangan tergopoh, doa mulakan dengan bertahmid, puji Allah Ta'ala, dan kemudian berselawatlah kepada ke atas Nabi SAW. Kemudian lepas tu barulah berdoa. Situasi yang kedua pula, datang pula sahabat yang lain. Masuk sahabat yang lain pun sama, sembahyang. Kemudian dia berdoa. Dia puji Allah Ta'ala, kemudian dia berselawat ke atas Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW kata apa kepada dia? "Ayyuhal musalli ud'u tujab." Wahai orang yang melakukan solat, berdoalah, kamu akan diperkenankan. Maknanya orang yang kedua ni berdoa dengan tata cara yang tertib, minta sebut nama Allah Ta'ala, kemudian berselawat ke atas Nabi SAW. Nabi kata orang yang macam ni akan diperkenankan doa dia. Dalam hadis yang lain, baginda SAW bersabda, "Kullu du'ain mahjubun hatta yusalla 'ala an-nabi SAW." Maksudnya setiap doa itu terhalang, yakni daripada dimakbulkan, sehinggalah dia terlebih dahulu berselawat ke atas Nabi SAW. Hadis riwayat At-Tabrani, At-Tirmizi dinilai sahih oleh Albani dalam Sahih Al-Jami'. Maknanya jangan kita tergopoh-gapoh dalam berdoa. Memang kita nakkan sesuatu benda, nakkan Allah Ta'ala perkenankan doa kita, perkenankan apa yang kita inginkan, tetapi jangan lupa untuk puji dulu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian berselawat dulu ke atas Nabi SAW, barulah setelah itu berdoa. Kemudian tata cara yang kedua, adab yang kedua, kita kata memperakui diri itu banyak melakukan dosa dan juga kesalahan. Hal ini dapat diperhatikan daripada doa Nabi Yunus alaihissalam yang berupa sebuah doa yang agung yang digandingkan di dalamnya pengakuan rububiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan pengakuan dosa, kesalahan dan kezaliman. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman tentang Nabi Yunus alaihissalam dalam surah Al-Anbiya ayat ke-87. Allah Ta'ala berfirman, "Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba
فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Maksud dia, dan ingatlah peristiwa Zun Nun, kan, ataupun kita kata sahibun Nun, iaitu tentang Nabi Yunus. Ketika mana dia pergi meninggalkan kaum dia, dia menyangka bahawa kami tidak akan mengenakannya cubaan ataupun ujian. Setelah berlaku kepadanya apa yang berlaku, maka dia pun menyeru dalam keadaan gelap, yakni dalam perut ikan nun, dengan berkata, doa apa dia baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Iaitu maksud dia, sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Engkau, ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Ini satu doa yang sangat hebat, yang sangat baik tuan-tuan, yang bila kita berdoa mengakulah kesalahan diri kita. Kalau macam kita pun kalau nak minta kepada orang yang atas, orang yang ni, kita akan mengaku, kata aku ni orang bawah, kau tu orang atas, kau boleh tolong aku. Kita mengakui diri kita ni adalah orang yang sangat lemah, yang sangat berdosa, yang banyak kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Nabi Yunus, dia mengakui kesalahan dia, dia mengatakan bahawa dia ni orang yang zalim, orang yang menzalimi diri dia sendiri, orang yang bersalah. Itu dia meninggalkan dakwah terhadap kaum dia. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan da'wata dhinnun idh da'a wa huwa fi batnil hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi kata apa? Doa Nabi Yunus apabila dia berdoa ketika mana dia duduk di dalam perut ikan nun, dalam perut ikan, dan Nabi Yunus doa apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi kata innahu lam yada' biha muslim, innahu lam yad'u biha muslim fi syai'in qat illa istajaba Allahu lahu biha. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim kalau dia berdoa dengan doa ni, iaitu doa apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau dia berdoa dengan doa ni, Nabi kata, dan dia minta sesuatu benda, fi syai'in qat, dalam apa-apa saja masalah, illa istajaballahu lahu biha, melainkan Allah Ta'ala pasti insya-Allah akan mengabulkan permintaan doa dia tersebut. Ini Nabi SAW menyebutkan, kita kata tentang salah satu fadilat ataupun kelebihan besarnya doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi bila kita berdoa, tuan-tuan, puan-puan, jangan lupa untuk mengakui kesilapan kita. Bacalah doa Nabi Yunus ni dalam doa kita. Insya-Allah, kata Nabi SAW, tidaklah seorang itu yang berdoa, seorang Muslim berdoa dengan doa ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memakbulkan permintaannya. Kemudian yang ketiga, tata cara yang ketiga, berdoa dengan merendahkan diri dan khusyuk, berasa cemas dan harap. Itu kita berdoa kepada Allah Ta'ala dalam keadaan khusyuk dan mutazallilin, merendahkan diri kita, khusyuk, berasa cemas, maknanya takut dan berharap. Allah Ta'ala berfirman tentang para Nabi, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Maksud dia, sesungguhnya mereka, yakni para Nabi ni, sentiasa berlumba-lumba dalam mengerjakan kebaikan dan sentiasa berdoa kepada kami dengan penuh harapan serta takut, dan mereka pula sentiasa khusyuk dan taat kepada kami. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-90. Jadi apabila kita berdoa, tuan-tuan, puan-puan, yang ketiga ni mestilah dalam keadaan khusyuk, ataupun kita kata mutazallilin mutawadhi'in. Tawaddu', fokus. Kita kena faham apa yang kita minta. Kadang-kadang ni tuan-tuan,
Ni pun masalah juga kita bila kita berdoa ni. Masalah apa? Macam mana kita nak khusyuk kalau kita tak faham apa doa yang dibaca? Macam mana kita nak rasa takut? Macam mana kita nak rasa harap dengan doa yang kita baca ni? Kadang-kadang kita, setengah orang, bila dia berdoa, dia doa dengan, maknanya, dia aminkan doa yang dibaca oleh orang lain. Sedangkan dia pun tak faham. Kan? Kita betul baca doa, angkat tangan baca doa. Tapi, dia sendiri tak faham. Sebab apa? Tok Imam tu dia baca doa dalam bahasa Arab. Contoh kita kata kan. Ataupun orang yang baca doa tu dalam bahasa Arab. Dia pun amin. Macam mana kita nak rasa khusyuk? Macam mana kita nak rasa takut? Macam mana kita nak rasa harap? Sedangkan kita tak faham doa yang dibaca oleh orang yang membaca doa tu. Jadi macam mana solution dia? Kita baca doa kita sendiri. Kalau tak boleh bahasa Arab sekalipun, baca doa dalam bahasa Melayu. Supaya apa? Supaya khusyuk, supaya harap dan takut itu ada dalam diri kita. Ni kadang-kadang Tok Imam pun dia tak reti bahasa Arab. Kan? Bukan Tok Imam lah, kita kata orang yang baca doa ni pun dia hanya hafal doa yang ada dalam buku ataupun dia dengar daripada orang lain. Dia pun baca doa Allahumma inni as'aluka al-jannah. Kan? Yang lain pun belakang amin. Sedangkan doa dia maksud dia, ya Allah, aku minta kepadamu. Dia kata aku minta kepadamu syurga. Yang makmum belakang, yang ataupun orang yang amin duduk belakang semua amin. Lah kali siapa yang dapat doa tu? Hanya orang yang baca doa tu. Sebab apa? Sebab orang yang lain semua tak faham dengan doa yang dibaca. Dia hanya tahu amin, amin, amin. Itu bukan, kita kata doa ni mestilah dibaca dengan dalam keadaan takut, khusyuk. Nak khusyuk macam mana? Mestilah kena faham doa yang dibaca. Jadi belilah buku-buku yang menghimpunkan doa-doa daripada kitab Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Hafal dan fahami makna doa tersebut. InsyaAllah kita boleh khusyuk, kita boleh faham dan kita boleh takut dan kita harap kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, tata cara yang keempat, bersungguh-sungguh dalam berdoa dan meminta kepada Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda, la yaqulanna ahadukum Allahumma ghfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, waliya'zimil mas'alah fa innahu la mukrihalah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dia, jangan seseorang itu berkata, ya Allah, ampunilah aku sekiranya kamu mahu. Ya Allah, rahmatilah aku sekiranya kamu mahu. Sebaliknya, hendaklah dia bersungguh-sungguh dalam berdoa kerana berdoa seumpama itu tidak ada faedah. Kan? Dia baca doa tu elok dah, Allahumma ghfirni. Itu elok. Tapi dia kata apa? In syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku kalau kau mahu. Dia macam seolah-olah takabur lah, kita kata. Dia nak minta, tapi macam kita kata nak minta bantuan ataupun nak minta duit orang. Nak minta duit sikit, tapi kalau nak bagi, tak mau sudah. Tu tak boleh . Nampak sombong orang yang nak bagi tu pun asal nak bagi. Tapi bila dah kata macam tu, tak jadi. Kan? Sepatutnya bila kita kata Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, Allah ampunilah aku, minta dengan bersungguh-sungguh. Jangan minta dalam keadaan kita kata ada ta'liq ta'jub. Ta'liq takabur, sombong. Kan? Kita kalau insyita ni maknanya kalau nak ampunlah. Kalau tak mau ampun, sudah, aku tak kisah. Itu seolah-olah kita sombong kepada Allah SWT dan tidak bersungguh-sungguh dalam berdoa. Jadi bila berdoa ni, mintalah dengan bersungguh-sungguh. Jangan kita ta'liqkan dengan insyita ataupun dalam badan sama. Bila kita doa, kita kata, ya Allah, kita minta ni. Tapi dalam hati kita kata, kalau Ta'ala nak bagi. Kalau tak mau bagi pun tak apa. Sudah. Itu tak boleh. Bila kita nak minta doa, dalam hati mesti azam dan niat supaya Allah Ta'ala ni mesti dia akan terima permohonan ataupun doa kita. Yang kelima, berterusan dan mengulangi permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan harapan yang bersungguh-sungguh dari seorang hamba kepada Tuhannya.
Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul mulihhina fid du'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala suka kepada orang yang berterusan dan mengulangi doa dia. Bila kita ulang-ulang banyak kali, tuan-tuan dan puan-puan, menunjukkan bahawa kita ni bersungguh-sungguh dalam meminta kepada Allah Ta'ala. Seperti mana kita meminta kepada manusia dengan berulang-ulang kali, begitulah juga kita minta kepada Allah Ta'ala berulang-ulang kali. Bukan makna dia kita kata Allah Ta'ala ni dia tak dengar, bukan makna Allah Ta'ala ni dia tak peka dengan apa yang kita minta, tetapi sebagai bentuk kesungguhan daripada seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Macam kita kata kita merayu kepada orang, minta merayu, kita merayu bersungguh-sungguh, merayu sehinggalah baru kita akan diterima rayuan tersebut. Kemudian yang keenam, sentiasa berdoa kepada Allah dalam setiap keadaan, sama ada ketika susah mahupun senang. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man sarrahu an yastajiballahu lahu 'inda syada'idi wa kurb falyukthir ad-du'a fir rakha. Sesiapa yang suka untuk Allah Ta'ala terima permohonan dia, terima doa dia ketika dia sempit dan susah, maka hendaklah dia memperbanyakkan doa ketika di dalam kesenangan, ketika dia senang. Ini kita kata dua situasi seorang hamba. Mesti dia akan lalui ini. Mesti dia akan lalui susah dan mesti dia akan duduk dalam keadaan senang. Jadi Nabi SAW ingatkan kepada kita bahawa kalau nak Allah Ta'ala terima doa kita dalam keadaan susah, mesti kita kena banyak berdoa ketika dalam keadaan senang. Kenapa, tuan-tuan? Kerana sebaliknya, perbuatan sebaliknya merupakan perbuatan orang kafir dan juga orang munafik. Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-8, Allah Ta'ala kata, wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaih ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. Allah Ta'ala kata tentang manusia yang apabila dia berdoa kepada Allah Ta'ala ni, berdoa dalam keadaan susah ya. Tapi bila Allah Ta'ala idza khawwalahu ni'mah, Allah Ta'ala bagi dia nikmat, dia terlupa. Dia ingat Allah Ta'ala hanya dalam keadaan susah. Tapi bila dalam keadaan senang, dia tinggal Allah Ta'ala. Maka ini satu sikap yang tidak baik, tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, yang tak ada apa masalah, keinginan kita ada, tapi kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi bila main dalam keadaan susah, baru kita angkat tangan, tadah tangan nak minta kepada Allah Ta'ala. Masa tu, bila Allah Ta'ala tak terima doa kita, jadi payah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ingatkan kepada kita, kalau nak Allah Ta'ala terima doa kita dalam keadaan susah, mestilah kita banyakkan doa ketika kita dalam keadaan senang. Kedua-dua ni. Senang pun ingat Allah Ta'ala, susah pun ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketujuh, tata cara yang ketujuh, mengelakkan dari memohon keburukan untuk keluarga, harta dan diri sendiri. Hal ini kerana doa bertujuan memperolehi kebaikan dan menghindari keburukan. Nabi SAW bersabda, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala awladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu min Allah sa'atan yus'alu fiha ata'an fayastajiba lakum. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Jangan kamu semua meminta keburukan ke atas diri kamu sendiri, anak-anak dan harta, kerana tidak bertepatan, kerana kalau doa tu kena dengan waktu dia, Allah Ta'ala mustajabkan doa kita, melainkan akan diperkenankan permohonan tersebut terhadap kamu. Jadi Nabi SAW ingatkan kepada kita bahawa bila kita berdoa, minta doa, jangan kita minta keburukan.
Ala anfusikum, diri kita, auladikum, terhadap anak kita, dan juga terhadap harta kita. Walaupun Nabi hanya ta'liqkan kepada 3 benda saja, tapi menunjukkan bahawa jangan apa-apa saja doa, jangan doa keburukan kepada orang lain. Seeloknya doalah kebaikan. Itu yang tujuan kita berdoa. Kemudian yang ke-8, mengulangi doa sebanyak 3 kali. Ini sama seperti yang tadi, iaitu bila kita mengulang berdoa dengan banyak kali, dia menunjukkan bahawa kita ni bersungguh-sungguh dalam berdoa dan juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Nabi SAW dia berdoa sebanyak 3 kali ke atas kaum Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, berilah laknat balasan kepada orang Quraisy, berilah balasan dan laknat kepada orang Quraisy, berilah balasan laknat kepada orang Quraisy. Nabi ulang sebanyak 3 kali. Kemudian tata cara yang ke-9, berdoa mestilah menghadap ke arah qiblat. Daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila hadha al-musalla yastasqi fada'a wastasqa thumma istaqbala al-qiblah wa qallaba rida'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke tempat menunaikan salat untuk memohon hujan dan istisqa, untuk minta turun hujan. Baginda SAW berdoa dan memohon diturunkan hujan. Nabi SAW beralih menghadap qiblat dan menebalikkan selendang baginda SAW. Jadi Nabi bila berdoa mengangkat kedua tangannya untuk Allah Ta'ala turunkan hujan, Nabi menghadap ke arah qiblat. Ya. Ini yang selalu kadang-kadang kita terlupa, tuan-tuan. Terutamanya bila saya tengok apabila di Madinah, ada di Masjidin Nabawi, ramai para jemaah apabila dia berdoa di perkuburan Nabi SAW, menghadap ke arah makam Nabi. Itu merupakan satu kesalahan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW kata istaqbala Rasulullah SAW al-Ka'bah fada'a ala Quraisy. Nabi SAW menghadap ke arah Kaabah dan memohon hukuman dikenakan ke atas Quraisy. Nabi pun berdoa menghadap ke arah qiblat. Tata cara yang ke-10, berdoa dengan mengangkat kedua-dua tangan. Abu Musa al-Ash'ari dia berkata, da'a Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma rafa'a yadayhi wa ra'aitu bayada ibtayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dan mengangkat kedua-dua tangan baginda. Aku melihat bahagian putih di dua ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam masalah ni, tuan-tuan, mengangkat tangan ni, Ibnu Abbas yang menyebutkan bahawa berdoa ni dia ada, kita kata tata cara berdoa ni dia ada 3, iaitu al-mas'alatu an tarfa'a yadaik hadzu mankibaik. Itu yang pertama, minta, apabila kita berdoa minta permintaan, dia mesti mengangkat tangan sama dengan bahu, hadzu mankibain. Bila angkat tangan, mesti tangan itu dia sama dengan kiblat. Yang kedua iaitu wal istighfar an tushira bi asba'in wahidah. Istighfar, doa cara berdoa yang kedua iaitu beristighfar, minta pengampunan Allah Taala dengan menunjukkan syarat jari. Dan yang ketiga wal ibtihal. Ibtihal ni yang disebutkan dalam kitab ni, berdoa mengangkat kedua tangan sehingga Nabi menampakkan kedua belah ketiak dia. Ibtihal, angkat tangan tinggi-tinggi ke langit. Dalam masalah ini juga para ulama berselisih pendapat bagaimana angkat tangan ni. Dan ada angkat tangan yang hanya macam ni, ada angkat tangan yang mesti macam ni, kedua tapak tangan ni dia mesti menghadap ke arah tanah, ataupun mengangkat tapak tangan, kedua tangan mengangkat ke langit. Ini masalah khilafiyah daripada kalangan para ulama. Yang penting bila kita berdoa secara umum, doa umum, mestilah mengangkat tangan apabila kita minta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan hanya beberapa tempat yang tak perlu kita angkat tangan ketika berdoa. Contoh dia seperti doa keluar tandas, keluar, doa nak masuk tandas, doa nak keluar rumah, doa masuk ke dalam rumah. Ini
tak perlu untuk kita mengangkat tangan. Adapun doa-doa umum, kan, untuk kita berdoa kepada Allah Ta'ala, perlu angkat tangan. Yang ke-11, terlebih dahulu membersihkan gigi. Hal ini kerana doa merupakan ibadah lisan. Maka membersihkan gigi untuk melakukan ibadah seperti ini adalah termasuk di dalam akhlak dan adab yang baik. Di samping itu, terdapat pula sunnah yang menggalakkan membersih gigi sebelum menunaikan salat. Tujuannya adalah kerana membersihkan mulut untuk mengucapkan zikir-zikir dan bacaan-bacaan di dalam salat. Yang ke-12, melakukan suatu amalan soleh terlebih dahulu. Maksudnya, lakukan apa-apa saja amalan yang baik sebelum kita berdoa, supaya kita boleh bertawassul dengan amalan soleh tersebut. Sebab tawassul dengan amalan soleh ni antara salah satu penyebab diterimanya doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, sebelum masuk ke dalam masjid, kita sedekah dulu. Jangan sedekah tunjuk duit kat orang, aku bagi RM10, tapi kita sedekah dulu. Ataupun sebelum habis itu kita baca Quran dulu, kemudian baru kita berdoa kepada Allah Ta'ala dan menyebut, ya Allah, tadi aku bersedekah ke masjid, ataupun ya Allah, tadi aku baca Quran dengan ikhlas kepadamu, maka terimalah doaku, terimalah permintaanku. Maka itu satu benda yang sangat dianjurkan oleh syariat. Kemudian yang ke-13, berwuduk terlebih dahulu. Kan? Berwuduk terlebih dahulu sebelum kita berdoa. Kata hadis dan daripada Abu Musa Asy'ari, dia menceritakan setelah Nabi SAW selesai dari peperangan Hunain, ada dinyatakan di dalam hadis tersebut baginda meminta air, seterusnya berwuduk, kemudian baginda mengangkat kedua tangannya lalu berdoa, Allahumma ighfir li Ubaid bin Amir wa ra'aitu bayadu ibtai. Ya Allah, ampunilah Ubaid bin Amir. Kata Abu Musa, seterusnya aku melihat tempat putih di kedua-dua ketiak Nabi SAW. Maknanya Nabi sebelum dia berdoa dengan bersungguh-sungguh tu kepada Ubaid bin Amir, Nabi berwuduk terlebih dahulu. Dan berikutnya iaitu adalah kita memulakan doa untuk diri sendiri dahulu. Seperti mana daripada hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzakara ahadan fada'a lahu bada'a bi nafsihi. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Nabi akan menyebutkan doa untuk diri dia sendiri dulu. Ini seperti mana dalam kita tengok dalam surah Nuh. Apabila Nabi Nuh AS dia berdoa, dalam ayat yang ke-28 dia sebut Rabbighfirli. Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunilah aku. Wali walidai. Nabi Nuh AS dia minta keampunan untuk diri dia dulu, lepas tu baru dia minta keampunan kepada kedua orang tua dia. Maknanya minta doa tu mesti untuk diri kita dulu, kemudian barulah untuk orang lain dulu, orang lain kemudiannya. Dan begitu jugalah tuan-tuan, banyak lagi tata cara yang tidak sempat saya sebutkan di sini, insya-Allah. Kan? Mungkin tuan-tuan boleh rujuk dari kitab doa-doa ma'thur daripada sunnah ni. Insya-Allah dia akan memberikan kepada kita petunjuk bagaimana tata cara yang berdoa yang dianjurkan oleh syariat. Dan semoga Allah SWT menerima doa-doa kita pada bulan Ramadan ini, insya-Allah. Kalau janganlah kita ni tergesa-gesa dalam berdoa. Bila doa tak dapat, kita kata Allah Ta'ala tak terima doa kita, jangan. Semoga Allah SWT terima doa kita. Tak terima di dunia, mungkin Allah Ta'ala akan gantikan dengan yang lebih baik, ataupun Allah Ta'ala simpan doa kita ni di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi setakat ini dulu untuk pada pagi ini. Semoga kita mendapat manfaat daripada perkongsian yang sedikit daripada saya ini. Semoga Allah Ta'ala menerima amalan kita. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.